Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua dengar ya. Kuis tadi tak ada siapa yang jawab pun. Jumlah markah. Okey, testing. Assalamualaikum, dengar ke tak ni? Dengar Ego. Saya dah jawab tadi. Tak, ini yang kemudian pula. Kok lah tiba-tiba tak dengar pula. Teknikal ni dia susah. Kadang-kadang awal-awal okey, lepas tu dia senyap. Tapi kuis tak ada yang jawab pun lagi. Saya dah jawab Ego. Dah, tadi saya dah jawab. Lepas tu mana markahnya? Internet tak ada. Oh, okey. Tak, screen dia hilang. Okey, tak apa. Tak habis jawab lagi. Kita teruskan dengan unsur kumpulan 17. Simple saja hari ni. Kita nak tengok pengenalan dia je. So dia tak masuk sifat kimia lagi lah. Okay, kita mula. So muka surat dalam buku awak ni muka surat 60. Okay, semua buka muka surat 60. Okay, cuma tolong siapa-siapa alert kalau cikgu terlepas mode presenting, inform. Macam hari tu yang last tu cikgu tengah explain tu sepatutnya tengah mode mode apa tu, present, tapi turn off present, jadi tak ada lah yang sepatutnya lah. So sekarang tengah mode present ni maksudnya cikgu akan paparkan apa yang ada kat dalam laptop ni lah. Okey, kita terus mula unsur kumpulan 17. Sebelum ni kita dah tengok unsur kumpulan 18 dan unsur kumpulan 1. Unsur kumpulan 1 dah sampai sifat kimia kan. Okey, jadi unsur kumpulan 17. Okey, lagi sekali diingatkan bagi sesiapa yang belum mula lagi study bab jadual berkala ni, boleh pergi ke YouTube cikgu. Okey, so ini memudahkan pembelajaran zaman moden ni. Okey, type Cikgu Wan Rizalmi. Alamak, silap. YouTube dulu. Okey, mungkin siapa yang pelajar baru tadi? Adik Cikgu Wan. Okey, Cikgu Wan Rizalmi. Okey, klik situ. So, ada playlist. Okey, ada playlist. So, tengoklah dekat bahagian jadual berkala ya. Awak ambil peluang tu boleh study ulang-ulang. Boleh study ulang-ulang sebab rasanya dah complete tu apa yang awak patut tahu sampailah eksperimen. Eksperimen pun ada melibatkan unsur-unsur sifat-sifat kimia. Okay, so boleh ambil masa untuk lihat dan fahamilah, boleh ulang banyak-banyak kali. Okay, so untuk kali ni kita nak tengok ringkas saja. Okay, kita berkenalan dengan unsur dalam kumpulan 17. Okay, seperti unsur yang lain, dia ada nama dia. Okay, jadi unsur kumpulan 17 namanya halogen. Halogen perlu tahu nama special dia. Okay, jadi senarai dia. Okay, fluorine paling atas, fluorine, bromin, iodine, dan perhatikan simbol dia. Dia F2Cl2 Br2 I2. Okey. Sebelum ni kalau kita tengok unsur kumpulan 1, ingat lagi unsur kumpulan 1, unsur dia yang pertama lithium. Ingat. Lithium, natrium, helium kumpulan 18. Okey, lithium, natrium, helium. Okey, formula dia hanya Li, tak ada 2. Maksudnya yang ni wujud secara atom. Ya. Manakala untuk unsur kumpulan 17 ni, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti duduk berdua sama dia.
Dia wujud sebagai, ini kita panggil, ini atom. Mana? Sorry, monoatom. Mono maksudnya single. Yang ni kita panggil sebab dia double, kita panggil atom Okay. ataupun diatom. So dia wujud dua. Jadi nombor proton sama dengan nombor proton sama dengan nombor elektron. Elektron. Jadi kalau 9 nombor proton, ya maksudnya 9 dah ada elektron. Jadi susunan dia 27. So nanti awak boleh semak yang awak dah buat, ataupun tak buat, awak boleh rujuk video yang cikgu akan upload nantilah untuk modul ni. Okey. So ni jawapan dia 27, ni 17, maka 287. Rasa ni semua tak ada masalah kan? Tak ada So macam mana, kenapa dia berada dalam kumpulan 17? Kerana Sebab electron valence dia 7. Alright. Kenapa electron valence 7 tapi kumpulan 17? Sebab dia kena tambah 10. Untuk unsur yang mana? lebih daripada 3. Okey, bagus. Unsur 3 sampai 3 sampai 18. Unsur 3 sampai 8 kita tambah 10 ya. 10. Okey, kalau dulu memang kalau 7 kumpulan 7 lah. Sekarang tak tahu bila dia ubah. Dia akan kena tambah 10 mulai dengan electron valence 3. Alright, itu dah jelas. Bagi tak jelas tu awak tengok balik bab awal. Okey, so electron valence menentukan kumpulan 7. Kumpulan 17. 7. Tambah 10. Okey, bilangan petala rujuk kepada susunan 27 maksudnya 2, 287, 3 dan seterusnya lah, 4, 5. Itu mudah saja. Okey, dan sifat fizikal. Halogen tidak boleh mengkonduksi elektrik dan haba dalam semua keadaan. Apa-apa keadaan, sama ada pepecah, cecair ataupun gas, dia tidak boleh kondak elektrik ya. Okey. Walaupun sifat fizikal dia dikatakan sama, tapi dia boleh berubah apabila menuruni kumpulan. Kenapa? Okey, kat sini penerangan dia. Dan muka surat seterusnya 61. Alright. Ini kena fahamkan betul-betul sebab dia benda tak nampak. Okey. Kenapa takat lebu dan takat didih dia semakin bertambah? Asalnya secara amnya takat didih, takat lebu rendah. Ini asalnya untuk kumpulan 17. Okey, sebab apa rendah? Kerana molekul ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Okey, sekarang apa maksud molekul ditarik? Okey, contoh kita ambil atom yang pertama tadi, atom fluorine molekul fluorine F2. Okey, jadi F ni ataupun unsur kumpulan 17 ni dia wujud sebagai molekul. Macam ni. Ini molekul yang pertama. Alright. Kemudian ada molekul yang lain. F. Lagi F. Ini molekul. Lebih daripada satu atom. Okey, antara molekul ni, antara molekul 1, molekul 2 dan molekul-molekul lain tu ada satu daya dipanggil daya van der Waals. Ini dia. Okey. Boleh Okey. Antara molekul, bukan dalam atom.
Dalam atom ni dia ada ikatan kovalen. Kita akan belajar dalam bab ikatan nanti. Dia antara molekul. Molekul pertama, molekul kedua. Ingat balik gas. Ini apa dia ni sebenarnya? Boleh seorang jawab? Apa dia tu? Ini menunjukkan apa? Susunan apa? Bulat-bulat ni apa? Gas. Atom. Zarah. Okey. Zarah. So zarah pertama, ini biasa zarah tu tak kisahlah atom ke molekul, kita labelkan satu bulatan je kan. Dia boleh, ni zarah ni boleh jadi atom, boleh jadi molekul. So kalau kita lebih spesifikkan, dia boleh jadi macam ni lah, dua, iaitu molekul. Faham tak? Biasa kita labelkan tu satu bulat je. Dia sebenarnya boleh label macam ni juga. Molekul. Maksudnya ada dua atom. Okey, so yang diceritakan daya antara molekul tu, ini molekul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Ada satu daya tarikan. Namanya apa? Tadi? Daya van der Waals. Okey, daya van der Waals. Okey. So van der Waals tu nama orang lah yang jumpa. Jadi daya van der Waals ni pada asalnya lemah. Okey. Sebab tu secara amnya kita ceritakan takat didih dan takat lebur unsur kumpulan 17 adalah rendah. Sebab daya yang pegang dia tu lemah. Okey, dapat kat situ Tapi apabila menuruni ke bulan, ingat penerangan yang cikgu cerita itu, bila menuruni ke bulan, apa yang bertambah? Bilangan apa yang atom. Ya, saiz atom. Saiz bertambah. Tadi kan asalnya 27 kan? 27 kan? Ada 9 elektron. Lepas tu 2, 8, 7. Ada 17 elektron. Okey. Maka bilangan petala yang nak muat tu pun, ini 2. Bertambah. Ini 1, 2, 3 kan? Itulah dia. Apabila menuruni kumpulan, bilangan elektron bertambah. Bila bilangan elektron bertambah, bilangan petala pun perlu ditambah. Ini dia. Saiz atom bertambah. Menuruni kumpulan 17 kerana dengan pertambahan bilangan petala. Kalau kat bawah dia ada 4 petala. Okey. Jadi, kenapa apabila menuruni kumpulan, takat lebu, takat didih dia makin tinggi? Kerana saiz atomnya semakin besar. Okey, analoginya kita lukis dulu lah. Ini klorin kan? Bawah pada fluorin ada klorin. Antara fluorin dan klorin, siapa yang lebih besar? Klorin. Di bawah kan? Jadi, kita lukis kat sini. Okey, fluorin, klorin. Alamak, hitam pula. Supaya nampak kita lukis sebelah-sebelah lah. Ini fluorin. Klorin dia lebih besar lah. Okey. Klorin. So secara mata kasar nampak kan? Berbanding dengan fluorin. Okey, so lebih besar. Klorin. Daya apa tadi yang ada? Antara molekul? Van der Waals. Okey, Cl. Jadi, daya ni apabila saiz atom semakin besar, agak-agak dia semakin lemah ke semakin kuat? Semakin kuat. Okey. Maka daya van der Waals ni yang pegang molekul tu semakin meningkat. Okey. Jadi kita nak leburkan dia, nak didihkan dia lebih susahlah, lebih perlukan banyak tenaga. Umpamanya kita bandingkan acara tarik tali, belajar tarika, ini tarika. Tarik tali tarik tali. Budak tarika. Ini sekolah rendah. Sekolah menengah lah, nampak sikit beza. Siapa yang tarikan dia lebih kuat? Mestilah pelajar sekolah
Menengah. Sebab apa? Ya. Sebab saiz badan Besar. besar kan? Macam tu lah analogi nak boleh faham. Okay, so diulang. Asalnya takat didi, takat lembu adalah rendah kan? Jadi sebab apa rendah? Sebab daya van der Waals tu lemah. Tapi apabila menuruni kumpulan, saiz atom bertambah. Bila saiz atom bertambah, automatik daya tarikan antara molekul tadi, daya van der Waals tadi semakin lemah. Jadi lebih banyaklah tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tadi. Okey, ada soalan setakat ni. Boleh faham? Boleh. Okey. Alright, keadaan fizik berubah daripada gas kepada cecair dan kepada pepejal. Okey, itu awak kena ingatlah. Asal yang dua yang tak atas, fluorin dan klorin, itu adalah gas. Okey. Lepas tu bromin cecair dan iodin dan satu lagi astatin AT, itu adalah pepejal. So susunan dia awak nampak, fikir logik berdasarkan tadi tarikan. Asalnya gas, fluorin dan klorin kan. Lepas tu menuruni kumpulan jadi cecair. Lepas tu iodin pepejal. Kenapa agak-agak berdasarkan penerangan tadi? Daya apa? Daya van der Waals. Daya van der Waals kan semakin kuat kan. Bila daya semakin kuat, dia tarik apa tu? Zarah ni, molekul ni semakin kuat. Rapat. Bila dia tarik semakin kuat, itulah dia jadi keadaan fizikalnya pepejal. Alright? Okay, so C tu ketupatan lebih rendah dan semakin meningkat asalnya rendah tapi semakin meningkat apabila menuruni kumpulan, tapi itu tak perlu explanation. Okay. Dan warna unsur semakin gelap. Kalau fluorin kuning muda, klorin kuning kehijauan, sampailah iodin dan astatin itu warna ungu kehitaman. Itu sifat fizikal. Okey, persamaan sifat kimia bagi unsur kumpulan 17. Okey. So apa itu kumpulan 17? Apa sifat kumpulan 17? Sifat kimia ditentukan oleh apa? 27 287 28 2887 ditentukan oleh 2818. Ultraviolet. elektron valence. Sifat kimia ditentukan oleh elektron valence. Okey. Okay, kita compare dengan kumpulan 1 yang baru kita tengok hari tu. 21 28 2881. Okey, elektron valence 1 kan. Okey, sifat kimia kumpulan 1 ni, sebab ada satu, dia mudah, dia nak derma. Untuk kumpulan 17, nak mudah jadi oktet kan, oktet dan duplet. Dah belajar itu kan, oktet duplet? Dah. Bila derma, dia akan jadi duplet yang ni. Yang ni tinggal, bila dia derma, dia akan jadi 2. Okey, 2. Yang ni dia akan jadi Oktet. 28. Ini jadi 288 bila derma kan. Okay. Yang ni pula, adakah dia nak derma atau lebih senang nak terima? Terima. Terima. So lebih mudah dia terima kan. Okay. So bila terima berapa nak jadi oktet? 1. 1 elektron. Okay. 1 elektron. So daripada 27 dia akan jadi 8. 28. Yang ni akan jadi 2.
8, 8. 8. Ini akan jadi 2, 8, 8. 18. 10, 18. 18. Okey. Macam pelik je ni. 2887. 18 cikgu. 18. Okey, betul lah. Sebab dia lebih daripada 20 kan? Mm-mm. Okey. Alright. Okey, jadi apabila terima elektron, apa yang bertambah? Benda negatif ke benda positif? Negatif. Benda negatif. Sebab itu dia akan bercas negatif. Okey. Ingat yang kumpulan 1 hari tu? Kita ulang yang kumpulan 1, lithium kan? Lithium 2, 1 kan? Mm-mm. Okey, sebagaimana cikgu ajar, asalnya tolak elektron sebelah sini kan? Okey, lithium 21, maka atom lithium, kalau atom dia bercas kosong. Sebab apa? Sebab bilangan elektron sama dengan bilangan proton kan? Ingat lagi? Okey, bila dia derma 1, apa yang kurang lagi? Elektron kurang. Elektron. Jadi positif 3 tolak 2 jadi positif 1. 1. Sebab itu sini jadi Li plus. Okey. Dan kita tak letak tolak elektron di sini. Sebaliknya kita pindah ke sini. Jadi Li plus E. Okey, ini tengok balik kumpulan 1 hari tu So ini 21 dia akan jadi 2. Susunan elektron duplet yang stabil. Yang okey, berbanding dengan kumpulan 17 ni. Okey, so bila tambah kita memang letak di sebelah kanan lah. Kiri lah. F tambah elektron. Bila tambah benda negatif, kita tengok dari segi matematiknya. Okey, fluorine susunan dia 27. Okey, jadi jumlah cas positif 9 datang dari mana-mana? 9. Kan positif 9 ni datang dari mana? Bilangan proton. Bilangan proton. Ni ada kat atas. Bilangan proton 9, yang maka positif 9. Bilangan elektron 9 maka negatif 9. Jadi secara matematiknya positif 9 tolak 9 bersamaan dengan Kosong. maka dia adalah Neutral. Okey, sebaliknya bila dia dah terima, apa yang berubah sekarang hanya bilangan elektron. Proton tak berubah sebab dia dalam nukleus. Okey, jadi secara matematik positif 9, negatif 10, maka jadi Negatif 1. 1. Maka sebab itu kita tulis for F minus untuk ion fluorida. Kumpulan 17 bila dia jadi ion dari tukar kepada ida. Asalnya fluorine jadi fluorida, kalau klorin jadi klorida dan seterusnya lah. Okey. Boleh? Boleh. Alright. So yang lain tu harap boleh, ada 2 je responnya. Tak apa ramai-ramai nanti serabut pula kan. Okey. Jadi fluorine pula samalah penerangan dia. Sama macam penerangan untuk fluorine tadi. Okey, setakat ni dia tak tengok pun ada yang request tak nak masuk. Hanya ada ramai dah. Ada 9. Okey lah tu. Alright. Ada soalan sekarang ni? Tak ada. Tak ada. Okey, mudah lagi. Dia kumpulan 17 ni susah sikit nanti yang dia punya sifat kimia. Okey. Kita sambung kepada next page. Muka surat 62.
Okey, jadi kenapa dah jawab tadi kenapa kumpulan 17 sifat kimia yang sama? Kerana atom unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence Ingat sifat kimia disebabkan oleh elektron valence. Okay. Jadi untuk capai susunan elektron octet, kenapa tak ada duplet? Kenapa tiada? Kenapa tiada? Dia hanya sebut mencapai susunan elektron octet. Kalau kumpulan 1 ada duplet. Kenapa kumpulan 17 tiada duplet? Sebab semua 7. 7 tambah 1, 8. Tak ada. Sebab paling atas pun tadi klorin kan? Iaitu 2, 8, 27. 2, 7. Dia tak buang kan 7 ni, dia terima. Jadi bilangan petalanya berakhir dengan 8. So macam kumpulan 1 ada lithium, 2, 1 dia derma jadi 2. Okey, Li plus 2. Ini duplet. Okey, hanya kumpulan 1 saja ada atom yang jadi ada atom yang menjadi duplet pada akhirnya. So untuk kumpulan 17 tak ada, semuanya octet. Okey, semuanya akan menerima satu elektron membentuk ion bercas negatif. Okey. Alright, inilah dia. Sama je macam penerangan untuk unsur kumpulan 1 itu. Ini yang cikgu cakap sorang-sorang itu ni. Tak ada mode presentation. Tapi cikgu dah ni balik, rekod balik, dah bagi balik lah. Yang penerangan kereaktifan menuruni kumpulan 17. Okey. Ingat perbandingan. Saya tulis kat sini perbandingan kumpulan 1 dengan kumpulan 17. Perbandingan utama dia okey, kalau kumpulan 1 dia nak derma. Kumpulan 17 dia nak terima. Itu perbezaan utama. Kumpulan 1 nak derma. Kalau senang derma, maka kereaktifan semakin tinggi. Maka sebab tu unsur kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan, dia semakin mudah derma. Sebab apa? Jauh. Ingat tak? Lebih jauh dari nukleus. Jauh. Nukleus dengan Sebab elektron tarikan valence van der jauh. Waals. Okey. Bukan van der Waals. Kumpulan 1 lah itu. Daya tarikan kita cerita yang kedua 17 senang. Okey. Macam ni. Poin yang pertama. Okey, poin yang pertama yang perlu explain apabila soalan tanya terangkan penurunan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 17. So, poin yang pertama ini. Apabila menuruni kumpulan 17, bilangan petala bertambah, saiz atom bertambah. Sama tak penerangan dengan unsur kumpulan 1? Sama tak? Sama. Okay, sama. Okey, so poin pertama untuk kumpulan 1 dia tulis ringkas supaya nampak perbezaan dia. Okey, ini bukan poin lagi tau. Ini awak kena faham apa dia orang nak buat. Okey, poin pertama sama. Okey, menuruni kumpulan saiz atom bertambah Okey, poin kedua. Okey, petala luas semakin jauh dari nukleus. Poin kedua. Sama. Petala terluar atau awak boleh gantikan elektron valence. Semakin jauh. Okey, apa kesan dia kalau semakin jauh? Tarikan makin lemah. Ini dia kesan dia nombor 3 ni.
Kekuatan tarikan proton. Proton bercas apa tadi? Positif. Proton P positif. Okay, manakala elektron valence tadi negatif kan? Okay. Jadi poin yang ketiga adalah daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. Okey, poin 1, 2, 3 ini sama. Awak nak terangkan guna 1 ke guna 17, poin dia sama. Okey, boleh Cuma berbalik kepada ini. Nak derma, nak terima. Okey, jadi poin keempat. Kalau daya tarikan nukleus terhadap elektron valence rendah, senang tak nak derma? Tarikan. Kalau daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin rendah, semakin lemah, ni rendah arrow ke bawah. Senang tak dia nak derma? Senang. Okey, semakin ini ringkas tau supaya nampak semakin mudah derma. Manakala poin keempat di sini berbeza lah. Tadi semua poin 1, 2, 3 sama kan? Bila poin keempat ni kita fokus kepada sifat dia nak derma dengan nak terima. Yang ni mudah tak nak terima kalau jauh. Tarikan dia lemah. Tarikan dia lemah, senang tak nak terima? Senang ke susah? Susah kan? Alright, itu beza dia. Tak tahu. Terima. Jadi kita tengok gambar rajah. Maka untuk yang ni sebab semakin senang nak terima, derma, kreatifan bertambah. Sebab apa? Dia nak derma. Bila nak derma tu mudah, kreatifan dia tinggi. Poin yang kelima ini, kalau susah nak terima, maka kreatifan dia meningkatkan menurun? Susah. Dia nak terima tapi susah. Semakin susah, semakin rendah lah kreatifan dia. Ingat, dia nak terima. Ini nak derma. Kalau mudah nak derma, kreatifan dia tinggi. Kalau ini senang nak terima, susah nak terima, maka kreatifan rendah. Awak perhatikan poin keempat, 5 ni dia berbeza. Poin 1, 2, 3 sama. Boleh ke? Kita tengok gambar rajah sekejap. Kita tengok gambar rajah. Ini dah. Kita tunjuk fluorine. Fluorine, ini elektron valence kan. Dia nak terima satu nanti. Satu elektron nak masuk. Jadi tarikan dia ni semakin jauh kan. Ada satu elektron nak masuk. Jadi bila tarikan dia lemah, kreatifan dia lemah. Kreatifan bertambah. Kreatifan bertambah. Silap ni. Jawapan silap ni. Okay, bukan bertambah, sebaliknya berkurang. Kalau kumpulan satu hari tu dia nak derma. Kalau nak derma, semakin jauh, semakin senang derma. Yang ni dia nak terima. Bila terima, semakin jauh, susah kan? Bila semakin susah, maka semakin kurang reaktif. Okey, ulang balik dia punya ni, perbezaan. Okey, kumpulan 1 nak derma, kumpulan 17 nak terima. Ingat yang tu. Poin 1, 2, 3 sama. Menuruni kumpulan, saiz atom bertambah, petala terluar ataupun elektron valence semakin jauh daripada nukleus. Poin ketiga, daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin rendah. Poin keempat, 5 ni dia berbeza. Okey, poin keempat, kumpulan 1 dia nak derma, maka semakin mudah derma. Sebab apa mudah nak derma? Daya tarikan ni. Okey, daya tarikan
nukleus terhadap elektron valence makin rendah. Maka senang dia nak derma. Yang ni pula daya tarikan dia lemah, susah dia nak terima. Kalau semakin mudah, kereaktifan tinggi. Semakin susah, kereaktifan rendah. Jadi beza dia yang ni menuruni kumpulan 1, kereaktifan bertambah. Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan, kereaktifan dia berkurang. Beza kat situ. Boleh? Tak apa, selalu baca dan tengok balik nanti insyaAllah faham lah. Sebab kena faham dulu yang kumpulan 1 hari tu. Okay? Ada soalan dulu. Aku tengok dong gambar aku ni. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. 4. Sini Tak ada 5. 5 ni maksudnya yang kesimpulan dia lah. Kereaktifan berkurang. Ada orang nak join lagi ke ni? Tak ada. Okey, satu lagi perkataan yang awak kena tahu. Keelektronegatifan. Okey, keelektronegatifan tu kecenderungan nak jadi ion negatif. Okey. Satu lagi lawan dia keelektropositifan. Jadi keelektropositifan ni agak-agak apa? Kecenderungan Jadi ion positif kan? Okey, kadang-kadang dalam penerangan ada yang gunakan keelektronegatifan. Sini keelektronegatifan. Tapi jarang lah. Keelektronegatifan ni sama dengan kereaktifan. Maka keelektronegatifan pun semakin berkurang. Yang ni kita sebut dia nak buat apa? Derma kan? Derma nak jadi ion positif. Kita cerita keelektropositifan. Okey. Sebab dia nak jadi ion positif. Kalau kereaktifan meningkat maka keelektropositifan bertambah. Ini kereaktifan berkurang, keelektronegatifan berkurang juga. Dia follow kereaktifan tadi. Dia nak jadi ion negatif, susah kan tadi kan? Susah nak terima kan? Semakin ke bawah. Faham tak? Tengok gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni. Ni, atom semakin besar. Maka dia nak terima satu elektron ni semakin susah. Okey, nak terima ni. Tarikan dia lemah. Tarikan dia jauh. Maka nak jadi ion negatif susah. Susah. Okey. Itulah maksud dia keelektronegatifan. Okey, tak apa. Nanti awak baca banyak-banyak kali. Nanti cikgu akan upload video ni. Awak akan kadang-kadang masa live ni tak nampak lagi. Awak tengok, fikir 2-3 kali, insyaAllah boleh faham lah. Okey. Right, dan kemudian soalan yang kerap ditanya, ini secara am. Kita explain secara am apabila menuruni kumpulan. Okey, satu lagi dia nak compare kan. So, awak tengok kat situ soalan dia, soalan standard SPM ni. Bandingkan dan terangkan kereaktifan unsur X dan Y. Dia bagi X, Y. Kumpulan berapa ni dua-dua ni? X dan Y. Kumpulan? Senyap dah. Kumpulan apa? Kumpulan apa? 17 lah kan? Sini 27, sini 28. Dua-dua kumpulan 17.
Okay. So, bila dapat soalan macam tu, first kali kita cerita pasal kumpulan mana dia duduk. Kita cerita susunan elektron. Ini markah yang pertama. Markah yang pertama. Pek merah. Ini markah yang pertama, awak cerita susunan elektron. X27, 287. Silap-silap ini satu markah. Ini satu markah. Tengok pada pembahagian markah nantilah. Okey. Kemudian kita cerita siapa lebih besar. Kita cerita saiz atom terus berapa? Agak-agak siapa saiz atom lebih besar? X atau Y? Y. Y. Okey, maka kita cerita atom Y lebih besar. Ini poin kedua. Okey. Maka apabila atom besar, apa efek dia tadi? Nak terima tu mudah tak untuk Y? Nak terima mudah tak? Y. Susah kan? Sebab Susah. jauh kan? Ini poin keempat. Oleh itu, daya tarikan nukleus untuk menarik satu elektron pada petalan terluar atom Y lebih lemah sebab dia berada lebih jauh. Satu markah. Ini awak letak last sekali. Maka unsur Y adalah kurang reaktif. Satu markah. So, poin yang pertama, disusun balik. Satu. Cukup saiz atom. Dua. Awak tengok markah lah. Kalau markah tu banyak, kita cerita daripada awal bilangan petala. Tengok markah nanti ya. Kalau markah banyak, awak sumbat je awak rasa apa yang perlu sumbat tu. So kalau 5 markah, ini je lah. Saiz atom lebih besar. Efek saiz atom besar, daya tarikan makin lemah. Okay. Dan ini berapa markah ni? Poin pertama tadi 2 markah kan? Biasanya 2 markah lah. Kadang-kadang 1 markah. Jadi poin last awak letak ini, baru nampak. Maka unsur Y kurang reaktif daripada unsur X. 4 markah kat situ. Okey, seterusnya. Yang tadi penerangan dia, mengapakah unsur kumpulan 17 wujud sebagai Allah. Wujud sebagai apa ni kita panggil tadi? Apa ni? Dui atom. Ini dia. Kalau bahasa Inggerisnya diatomic. Kenapa? Jadi kita akan belajar dalam bab ikatan nanti. Unsur kumpulan 17 wujud sebagai metode atom kerana dia perlu berkongsi nak jadi stabil. Unsur-unsur di bumi ni dia tak stabil kecuali unsur kumpulan 18 kan. Fluorine tadi 27 kan? 27, fluorine satu lagi pun 27. Bila dia share ni, dia akan jadi masing-masing 28, iaitu stabil. Jadi yang ni masing-masing tak stabil. Jadi dia nak stabil, dia perlu kongsi. Ini awak akan belajar dalam bab ikatan kimia lah. So setakat ni kena ambil tahu kenapa dia wujud dua atom, sebab dia perlu berkongsi sepasang elektron. Awak ambil tahu dulu sepasang elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, iaitu daripada 27 jadi 28. Kalau 287 jadi 288 lah kalau klorin. So dia berkongsi untuk stabil. Kalau tak stabil ni dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk secara berseorangan. Okey. Selesai. Ada apa soalan? Tak ada, Assalamualaikum. Yang part susah sikit kat sini lah. Betul tak? Yang bahagian penerangan ni. So nanti awak tengok balik lah. Bila dah ada video dia juga akan upload lah. Awak tengok balik, terutamanya bahagian penerangan ini. Iaitu menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan. Alamak, hilang pula. 60 tadi kan? 60.
Okey. Okey, yang lain-lain ada ramai. 8 orang. Lain-lain ada soalan? Tak ada cikgu. Kalau tak ada nanti cikgu akan bagi quiz dekat Google Classroom So cikgu dah buat, dah lama dah ni sebenarnya ada Google Classroom ni. Tapi malas nak guna lagi dalam PKP hari tu. So sekarang kena serius lah. Dah ada bagi kod tadi kan? Kod dia sini. Okay, so nanti semua masuk lah. Cuma sekarang cikgu dah lupa siapa yang ambil DLP, siapa yang tak ambil DLP. Senarai pun cikgu tak dapat. Cikgu tanya guru kelas lah, dia mesti tahu. Nak pastikan semuanya masuk lah. So mulai next week, InsyaAllah setiap Selasa, Isnin dengan Khamis. Setakat ni ada kelas apa-apa? Tak ada. Tak ada. Belum mula lagi sebab selepas ni bila ni sekarang cikgu kat sekolah. Mulai bulan 7 ni Isnin Selasa tu jadual cikgu boleh daripada rumah. So kita akan buat sejam setengah lah. So yang mana yang lain-lain tu awak boleh tengok kat sini Semua bulan 17 ni cikgu dah bulan 17 pula. Jadual berkala unsur semua cikgu dah upload. Alright, awak boleh tengok. Kami masa untuk ulang-ulang video tu sampai faham. Okey, sebarang soalan boleh tanya di grup lah ataupun personal. Okey, kalau tak ada soalan kita tangguhkanlah kelas sehingga ke kelas berikutnya dengan sifat kimia unsur bulan 17. Ini ada sifat kimia unsur ni, ada eksperimen. So sekarang dah tak boleh buat eksperimen, awak kena rujuk sini lah. Tengok situ ada simulasi berkenaan dengan eksperimen. Alright, so dengan adanya video tu bolehlah imagine macam mana eksperimen itu dijalankan. So setakat ini saja. Kita jumpa lagi insyaAllah hari Isnin. Tak ada soalan Tak ada cikgu. So tunggukan soalan quiz di Google Classroom lah. Kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama.